Adakah pemilihan syarikat U-Mobile sebagai penyedia rangkaian kedua 5G mengambil kira faktor siapa-siapa individu tertentu yang memiliki saham dalam syarikat U-Mobile tersebut? Jadi berkenaan dengan isu pegangan seperti yang saya sebut dalam jawapan tadi, pihak MCMC secara bebas menteri tidak terlibat, timbalan menteri tidak terlibat dalam sebarang proses penilaian ini, maka mereka telah meneliti dan memastikan bahawa isu pegangan saham seperti yang saya nyatakan di awal tadi, iaitu tidak lebih daripada 49% pegangan asing itu telah dipenuhi. Dan pihak U-Mobile juga telah memaklumkan bahawa pegangan asing akan dikurangkan ke 20%. Jadi dari aspek pegangan, sama ada pegangan asing maupun tempatan, tidak melanggar isu-isu ataupun tidak melanggar syarat-syarat bagi keputusan yang telah dibuat. Terima kasih. Adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa dengan pengumuman yang dibuat oleh kerajaan sebelum ini, maka nilai pemilikan saham dalam U-Mobile meningkat berkali ganda, dan akibatnya pemilik-pemilik di Singapura yang maha kaya di Singapura akan menjadi lebih kaya berbanding dengan syarikat DNB yang sedang ditekan oleh kerajaan sendiri sekarang ini. DNB adalah syarikat milik rakyat, GLC kerajaan. Tetapi yang maha kaya di Singapura diperkayakan dengan pengumuman ini melalui divestment yang akan dibuat oleh U-Mobile. Kenapa ini tindakan yang diambil oleh kerajaan? Dan akhir sekali yang di-Pertua, saya juga nak menimbulkan persoalan mengenai proses yang dilalui. Kita tahu bahawa DNB ini adalah Digital National Berhad, adalah syarikat milik kerajaan, milik rakyat. Tetapi apa yang dilakukan oleh kerajaan selama ini ialah membuka DNB kepada pesaing-pesaingnya. Dan hari ini ada wakil daripada U-Mobile duduk dalam lembaga pengarah DNB. Menjadi, kalau tak silap saya mohon maaf kalau saya silap, tapi saya minta Yang Berhormat Menteri cek dulu, menjadi pengerusi lembaga perolehan ataupun jawatankuasa tender dalam DNB. Ini adalah satu cara yang membolehkan U-Mobile ada maklumat sensitif mengenai DNB. U-Mobile akan keluar daripada DNB dan kemudian bersaing dengan DNB. Kenapa kerajaan ini cuba membunuh syarikat milik rakyat yang namanya DNB, GLC kita, tapi memperkayakan orang-orang tertentu sahaja melalui proses yang dilakukan? Yang Berhormat Menteri, Yang Berhormat Menteri Terikat 24 dalam braket 3.2, satu soalan sahaja dalam rangkaian-rangkaian. Kalau Yang Berhormat Menteri memilih untuk menjawab satu saja pun boleh. 24 dalam braket 3 dalam braket 2. Menteri kita baik. Tasik Lugo sahabat saya, insya-Allah saya akan jawab. Ya. Terima kasih sahabat saya Tasik Lugo, terima kasih Datuk Tua. Berkenaan dengan kriteria pemilihan, saya dah sebut tadi secara umum bahawa pihak MCMC akan meneliti dan menilai apa yang disebut sebagai rancangan perniagaan, business plan, rancangan technical plans untuk pelaksanaan rangkaian. Tambah kepada itu, MCMC juga menilai berdasarkan rekod prestasi syarikat-syarikat MNO sebelum ini untuk melihat dan mengenal pasti sama ada dari segi pelaksanaan projek-projek yang telah diberikan kepada syarikat-syarikat telco itu sama ada siap ataupun tidak, dan juga tahap kepuasan di kalangan pengguna sama ada dari kalangan retail sektor maupun enterprise. Ini penting untuk kita pihak MCMC menilai secara keseluruhan. Jadi dia bukan sekadar apa yang telah dibentangkan, apa yang telah disampaikan, tapi juga isu-isu tentang aduan yang telah pihak syarikat-syarikat tersebut terima. Berkenaan dengan DNB, memang pada ketika keputusan kerajaan dari awal dulu, malah dari sebelum ini pun, daripada waktu kerajaan di mana Yang Berhormat adalah sebahagian daripadanya, syarat yang telah ditetapkan adalah MNO perlu memegang saham di dalam DNB. Pegangan saham ini juga akan diterjemah menjadi sejumlah kerusi dalam lembaga pengarah. Jadi dari segi tata kelola, dari segi aspek pegangan saham dan juga corporate governance dengan izin, tidak ada kesalahan dari segi itu. Dan seperti yang telah juga dimaklumkan oleh pihak U-Mobile baru-baru ini,
Pihak U-Mobile juga telah berhubung dengan pihak DNB untuk memastikan pertama dari segi pengguna 5G sedia ada tidak akan mengalami sebarang masalah dari segi penggunaan 5G. Dan saya percaya sekiranya kedua-dua rangkaian ini mempunyai satu matlamat iaitu membangunkan rangkaian yang mapan, sustainable, yang juga kompetitif, maka akhirnya nikmat akan diperoleh untuk rakyat dan juga pihak enterprise. Jadi ini yang menjadi fokus oleh pihak kerajaan. Jadi saya ucapkan terima kasih. Nanti mungkin kita boleh pergi minum kopi. Terima kasih, Datuk Mentua.